Salam sejahtera. Hari ini kita nak membina OGIF. Sebelum ni kita dah membincangkan tentang membina graf histogram dan histogram longgokan, frekuensi longgokan serta poligon kekerapan. Jadi kita akan lihat persamaan untuk membina histogram, frekuensi longgokan ataupun kekerapan longgokan dengan OGIF. Baik, kita boleh rujuk buku teks bab 7, subtopik membina OGIF. Semua ada buku teks. Jika tiada, boleh lihat di skrin ni. Jelas nampak tak? Jelas. Jelas Cikgu yakin dah percaya ada yang dah bina OGIF kan? Dah bincang di sekolah, di PDPR sekolah untuk membina OGIF. Okey, untuk membina OGIF, mula kita perlu buat apa? Jadi kalau awak lihat baca semua ni kan, kita lihat ada lagi satu graf OGIF selain pada histogram dan poligon kekerapan kan? Jadi kita nak lukis OGIF ni, ia adalah sama untuk melukis histogram kekerapan longgokan. Tapi bezanya apa? Histogram kekerapan longgokan ini dia adalah bentuk palang atau bentuk segi empat tepat kan? Untuk OGIF, dia bentuk graf yang licin, graf yang lengkuk yang licin. Boleh? Jadi kita akan lihat apa persamaan dia. OGIF ni dengan histogram, poligon kekerapan. Okay, dia lebih kurang samalah untuk membina dia. Ada beza sedikit saja. Jadi untuk membina langkah-langkahnya apa? Seperti poligon kekerapan, kita mesti apa? Buat kelas pertama itu kekerapan longgokannya sifar. Kita mesti mula dari sifar. Mengapa kita mula dari sifar? Supaya graf tu tidak tergantung. Biar dia berada di dasar ataupun di atas paksi X. Sebab tu kelas pertama istilah kekerapan sifar. Itu maksudnya. Boleh? Lepas tu kita kena cari apa? Cari sepadan atas untuk paksi X. Okey. Dan kekerapan longgokan untuk paksi Y. Lepas tu kita buat apa? Kita boleh labelkan sepadan atas dengan kekerapan longgokan sebagai koordinat dia. Okey. Lepas tu kita boleh lukis. Itu antaranya lah dia bincangkan langkah-langkah membina OGIF kan. Okey, mudah kan? Lepas tu kita akan bincang tentang menentukan kuartil. Kuartil
Okey, histogram longgakan. Longgakan ni kita dah bincang kan? Histogram kekerapan longgakan ini. Jadi, pasti X dia mesti sepadan atas sepadan atas. Okey, ni kita dah bincang macam mana nak dapatkan sepadan atas daripada selang kelas. Dan kekerapan longgakan. Paksi Y dia adalah koordinat bagi apa? Kekerapan longgakan. Okey, jadi yang ni dia punya boleh unit dia minit masa minit ataupun berat kilogram. Jadi apa-apa kuantiti lah di sini. Jadi untuk histogram kita akan plotkan, tapi untuk OGIF dia adalah graf yang licin. Dia pun kita tandakan, plotkan sepadan atas dengan kekerapan longgakan. Mulai daripada sifar. Jadi kelas selang kelas dia mesti mula kekerapan longgakan dia sifar 40.5 dan dia lebih kurang dengan kekerapan longgakan dia 5 dan seterusnya. Jadi kita kena labelkan dulu baru kita sambungkan. Jadi kita dapat grafnya licin kan? Itulah OGIF Itu beza OGIF dengan histogram kekerapan longgakan. Okey, boleh? Boleh. Boleh itu bezanya histogram dengan kekerapan longgakan. Sama aja dia punya sepadan atas, dia guna sepadan atas dan kekerapan longgakan. Seperti histogram kekerapan longgakan. Tapi kita kena plotkan satu-satulah, kita pangkarkan koordinat-koordinatnya, lepas tu kita sambungkan. Okay, lepas ni kita nak bincang mengenai quartile. Quartile tu maksudnya apa? Maksudnya 4 bahagian empat bahagian. Mana satu set data itu dibagi pada 4 bahagian. Okey, kita bincangkan kepada quartile pula. Okey. Bagikan set data kepada 4 bahagian. Itu maksud quartile Jadi kita kena cari jumlah dia dulu untuk kekerapan longgakan dia n. N sama dengan 40. Jadi kita dapat bahagian dia yang penuh 40. Lepas tu kita akan bagi pada 4 bahagian Bagaimana pada 4 bahagian? Bahagian pertama atau kuartil pertama 1/4 n. Maksudnya 1/4 darab 40 lah. Dapat 10. 1/4 darab 40 kan? Daripada bahagian yang penuh, kita bagi kepada 4 bahagian. Jadi kita akan dapat 10. Okey, kuartil kedua atau median, dipanggil median, tengah-tengah.
Kalau tengah-tengah ni maksudnya separuh lah 1/2 kan. 1/2 per N. Lepas tu, sebelum kita buat 1/2 per N, kita bincangkan tentang kuartil untuk data sepada atas pula. Ataupun unit masa minit ni, bila kita sentuh saja graf, kita akan dapat dia punya kudrat dia atau kuartil dia, kuartil 1. Jadi kita dapat Q1 lah. Atau Q1 Lepas tu bahagian kedua median ataupun median 1/2. Dan kuartilnya Q2. Okey. Jadi bahagian ketiga ni berapa? 3/4 N kan? 3/4 darab 40, kita dapat 30 kan? Jadi kuartil ketiga, kita bahagikan graf ni, maka kita dapati kuartil ketiganya dalam 70.5 kan? Jadi kita nampak ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Apa tujuan kita bahagikan? Supaya kita dapat berapa kalau separuh daripada data ni, berapakah nilai masa dia untuk separuh daripada jumlah ni. Separuh ataupun 1/4 ataupun kuartil yang ketiga, iaitu 3/4. Macam tu dia bahagikan. Jadi mudah kan? Jadi kita bahagi dengan 4, bahagikan dengan 2, darab dengan 3/4 bagi jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan tu N. N dia sama dengan 40. Jadi kuartil ni adalah pecahan lah. Pecahan Pecahan. Okay. Lepas tu kita nak bincangkan tentang percentile. Percentile ni maksudnya percentage lah. Peratus. Okay, ni pecahan kuartil ni. Dalam bahasa kita, pecahan. Masa mudah kita pecahan lah. Istilah dia matematik, kuartil lah. Okay, untuk percentile, kita bahagikan set data kepada 100 bahagian. Jadi apa persamaan kuartil dengan percentile? Percentile kita bagi pada 4. Yang kuartil tu, percentile ni 100. Jadi ni 100% lah. 100%. Jadi kalau 1/4 ni apa? Berapa peratus? Siapa ingat lagi? Kalau kita pecahan, tukarkan pada peratusan. Masa kita sekolah rendah, kita ada belajar kan? Kita dapat berapa? Berapa persen? Kalau 1/4 daripada 100. Jadi persamaan 1/n ni sama dengan 25%. 25. 25%. Jadi 1/4 ni kalau kita bahagikan, dia dapat 0.25 kan? Jadi persamaan percentile P25 sama dengan 1/4 N. Itu kita, cikgu nak hubungkan antara percentile dengan kuartil. Jadi kita akan dapat P25. Okay, separuh 1/2, 50% lah. 50. Jadi kita gariskan
bertemu graf, kita turunkan, dapat P50. Jadi kita boleh simpulkan Q1 atau K1, capital 1 sama dengan P25. Q2 sama dengan P50. Jadi kita kena hubungkan persentil dengan kuartil. Okay, 3/4. Kalau kita bagi kalkulator 3/4, kita dapat 0.75 kan. Jadi yang ini 75%. Jadi Q3 atau K3 sama dengan persentil 75. Boleh? Ada soalan? Okey, akhir sekali kita kalau Tak ada. tak ada Jadi kalau dia tak tanya 25, dia tak tanya 50, dia tak tanya 75, mungkin dia akan tanya 60 atau bawah 25, 15. Jadi kita guna rumus. Rumus dia apa? N per 100 darab N. Jadi N ni peratus. Kalau dia tanya 60%, kita gantikan saja, maka kita akan dapat nilai, formula ni nilai bagi kegerapan longgokan ini. N per 100 darab N. Maka kita akan dapat Pn. P dengan dia punya N. Jadi N peratus daripada data ini nilai lebih kecil atau sama dengan Pn. Jadi had dia sampai sinilah Pn dia. Okey. Jadi kita bincang tentang soalan dia. Baru kita akan lebih faham lah. Boleh? Jadi kita guna formula N per 100 darab N. Kalau 60, kita masukkan 60. Tapi jika di sini dia beri sini contohnya 90. Maka kita dapat daripada graf 48 contohnya. Jadi 48 tu adalah jumlah ini. Jadi N per 100 sama N sama dengan 48. Jadi kita boleh cari peratus N ni. Berapa peratus yang dapat contohnya markah yang lebih daripada 80 contohnya. Jadi had ni 80, jadi kita lihat berapa peratus jumlah pelajar. Contoh ni, ini kekerapan bagi jumlah pelajar yang dapat 80% ke atas. Jadi kita tak dapat terus, kita kena cari N ni berapa peratus. Jika diberi di sini kita dapati 48 contohnya. Jadi kita kena sama dengan 48, kita boleh cari N. Okey, contoh soalan. Okay, jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam minit. Masa dalam minit diambil oleh sekumpulan murid untuk membuat rujukan di pusat sumber sekolah mereka. Lukis satu ogif bagi data itu. Jadi langkah pertama kita perlu buat apa? Kita dah rujuk dari nota kan? Konteks. Mula-mula kita mesti buat kekerapan melakukannya sama dengan sifar. Sebab paksi Y ini mesti longgokan kegerapan dan paksi X adalah sepadan atas bagi selang kelas. Dari selang kelas ni Jadi kita mula daripada kegerapan dia sifar di atas ni sifar. Kena wujudkan. Lepas tu kita akan cari sepadan atas dan kegerapan longgokan. Okay, mari kita cuba buat dan kita plotkan ataupun lukiskan. Kita bina jadual dulu. Binakan jadual. Jadi kita mula daripada
sifar. Ini dia punya kekerapan. Okey, yang tadi tu. Ini kekerapan. Jadi kita mula sifar. Sebenarnya yang diberi sampai sini saja kan. Tapi kita kena wujudkan kekerapan sifar. Supaya graf tu mula daripada sifar. Okey, sepadan atas. Kita buat dulu sepadan atas ni berapa? Okey, boleh tuliskan. 14.5. 14.5. Okey, yang ini 14.5 lah. Kita mula daripada sifar. Dari sini 9.5. 9.5 Kita mesti mula dari sifar untuk ogif dan histogram longgokan kekerapan dan poligon kekerapan. Kita mesti mula dari sifar. Okey, kita dah bincangkan macam mana kita dapat selang kelas ni kan. Mesti kurang daripada 10 kurang 1 jadi 9. Jadi antara 10 dan 14 ni kita boleh kira berapa selang dia. Okey, kita kira sampai 5 ke bawah. Turun ke bawah kita akan dapat 5 lah. 9, 8, 7, 6, 5. Kita dapat 5 lah. Macam tu kita nak dapatkan selang kelasnya ini. Selang kelas ni tak ada beri, kita kena buat sendiri. 14.5, 19.5, 24.5, 9.5, 34.5, 39.5. Okey, kekerapan longgokan kita tambahlah daripada kekerapannya ini. Lalu kita mula daripada sifar. 0 tambah 3, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 11, 19 kan? 19 tambah 13, 32. Dan seterusnya kita buat 42 dan 45. Okey. Masing-masing ada graf. Boleh kita lukiskan Sepadan atas sebagai X, kekerapan longgokan sebagai koordinat Y. Okey, kita nak dia sebab dia tak nyatakan, kita boleh plotkan berapa? 2 cm tu berapa unit kita nak guna. Dia sebab unit dia sampai berapa tu? Ini kan. Sampai 45, kita boleh buat sampai 1 unit 2 cm 10 unit. Dia 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 95 ni kita mula set 2 cm 2 cm 95. Jadi setiap selang kelas tu kita boleh mula 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm sampai 39.5. Lepas tu kita labelkan kekerapan longgokan, masa, unit dia, minit. Dia sepadan atas dia 9.5 sifar. Jadi kita labelkan sepadan atas 14.5 kekerapan longgokan 3.
Ini dia di atas sikit lah, di sini kan. (19,5) 32, 29,5, 32. Mula 24 dulu 24,5 tinggal 24,5, 19. Okey, bawah 20 kan. 29,5, 32. 34,5, 42. 39,5, 45. Lepas tu kita guna pembaris fleksibel tu, kita bentukkan bentuk macam S kan. Tu kita lukis. Gabung, cantumkan pada semua yang kita labelkan. Okey, dapat tak? Bentuk licin aja. Okay, baik, boleh? Okay, lepas ni kita nak bincang tentang quartile dan percentile. GIF di sebelah menunjukkan markah sekumpulan pelajar SMK1 dalam ujian matematik. Okay, daripada graf ni, graf GR. Ni tak ada. Graf itu tentukan quartile pertama, median, quartile ketiga, percentile ke-60, dan B, berapakah peratusan pelajar yang mendapat 90 markah dan ke bawah. Quartile pertama ni 1/2 lah. Darab N N ni maksudnya jumlah bagi kegelapan longgokan. Berapa jumlah dia? Median 1/2 ketiga. Quartile ketiga ni 3/4 darab N. Percentile ke-60 ni maksudnya dia punya N dia berapa tu? 60 Jadi kita boleh dapatkan dia punya percentile ke-60 tu, jadi kita akan dapat dia punya markah tu berapa untuk percentile ke-60. Okey, berapakah peratusan pelajar mendapat 90 markah dan ke bawah ni? Kita boleh guna formula N/100 darab N tadi untuk percentile. Okey. Mari kita cuba labelkan. Kalau awak ada graf, cuba awak labelkan dulu semua. Lepas tu kita cari quartile pertama. Boleh? Semua ada graf? Ada? Ada. Ada. Semua ada? Yang lain? Tak ada, boleh guna buku kotak-kotak ke? Buku matematik yang ada kotak tu. Ada Okey, cuba labelkan dulu. Dah beritahu, sudah awak dah labelkan semua. Kita akan buat. Dia punya tu awak lukis tu anggaran je lah. Anggaran dia.
Yang penting kita nak dapatkan kuartil pertama, macam mana kita nak bagi-bagikan. Jadi dia mula daripada 40 dan akhir dia ialah koordinat dia 140. Lepas tu awak guna pembaris fleksibel tu, cuba buat lengkuk tu. Lengkuk tu supaya dia bentuk macam S. Lebih kurang Siap kotak ni 2 cm kan? 2 cm. 2 cm 10 minit untuk pasti Y. Dan ni kita mula memanglah 2 cm daripada sini sampai sini 10 kan? 10, 10, 10. Jadi 40, 50, 60, 70 sampai 100. Ini dia ambil daripada soalan lah. Ada soalan tu dah diberi Dah siap dah untuk awak. Cuma awak nak cari labelkan saja. Bahagikan dia kepada kuartil-kuartil pada 4 bahagian. Dan persentil 100 bahagian. Okey, sudah? Kita cari kuartil pertama. Kuartil pertama adalah 1/4 N. Dia 1/4 darab dengan N. N ni maksudnya jumlah kekerapan longgakan, iaitu 40. Jadi 1/4 darab 40, kita dapat 10 kan? 10. 10. Okey, N dia 40. Kita gantikan dalam rumus 1/4 darab N. Iaitu kuartil pertama 1/4 per N rumus dia kan? Jadi dapat 10. Lepas tu kita buat apa? Kita buat satu garisan putus-putus sampai bertemu graf Ogif tu. Tu kita turunkan ke bawah dengan anak panah. Maka kita akan dapat kuartil pertama. Itulah maksudnya kuartil pertama. Jadi kuartil pertama kita tengok lebih kurang dapat tak? Lebih kurang 57 kalau awak turunkan ke bawah. Jadi kuartil pertama kita dapat 57. Kita guna Q lah. Q ni untuk bahasa Inggeris lah. Okay, median. Median ni maksudnya 1/2 N lah. Median ni pertengahan lah. Medium. Median. Jadi formula dia 1/2 N. 1/2 darab N. Jadi kita gantikan N 40. 1/2 didarab dengan 40. Maksudnya 40 bahagi 2. 20. Buat garisan putus-putus sampai bertemu graf. Lepas tu kita terus turunkan dia ke bawah. Maka kita akan dapat Q2 atau median dia. Lebih kurang 67. Okey, dapat 67. Okay, senang Itu median median. Lepas tu kuartil ketiga. Maksudnya 3/4 N. 3/4 N. Okey, gantikan N tu 40. Kita guna kalkulator, dapat berapa nilai kekerapan longgakan dia? 30. Semestinya 30 kan? Ini contoh ni mudah lah sebab dia 40 N dia. Jadi kita bagi atau darab dengan 3/4 N, kita dapat 30. Okay, semua jalan kerja ni awak boleh buat jalan kerja tu dalam buku jawapan Yang ini kita tandakan saja. Tandakan saja. Tandakan sini atau turun ke bawah. Jalan kerja buat dekat buku jawapan.
turunkan ke bawah. Kita dapat Q3 sama dengan 75. Okay, selesai untuk yang ni. Lepas tu dia tanya apa lagi? Baik, dia tanya tentang persentil 60 kan. Kita rujuk balik soalan tadi. Persentil ke 60. Maksudnya nak apa ni? N sama dengan 60 Kita rujuk pada rumus tadi, balik. Rumus apa tadi? Dia punya rumus N per 100 darab N kita masukkan, gantikan N tu sama dengan 60 nampak gantikan N tu sama dengan 60 sebab persentil dia beri persentil dia 60, jadi N dia 60, gantikan dalam rumus. Jadi 60 darab 100 darab 40 kan, maka kita akan dapat 24. Jadi kekerapan logokan dia 24. Jadi daripada 24 kita buat satu garisan lurus putus-putus sampai jumpa graf. Bila bertemu je, bersilang aja garisan itu, maka kita turunkan. Jadi persentil yang ke-60 adalah berapa? 70 kan? Betul tak? 70. Jadi kita dapat persentil yang ke-60 atau daripada 100 bahagian ni, dia nak yang ke-60. Jadi yang ke-60 itu 24. Bila kita masukkan dalam formula dia, kita dapat ke-24. Maksudnya yang ke-60 lah ni. 60 bahagian. Jadi 60 bahagian tu, markah dia adalah 70. 70 Jadi kita boleh tulis dekat sini P60 atau P, kita buat macam ni lah, P60 sama dengan 70. Jadi persentil ke-60 adalah 70. Okey, akhir sekali untuk soalan B. Dia beritahu berapakah bilangan pelajar yang mendapat 90 markah dan ke bawah. 90 markah 90 markah dan ke bawah. Jadi kita perlu buat apa? Jadi kita kena buat satu garisan sampai bertemu graf ni. Bila bersilang je dengan graf, maka kita buat satu garisan anak panah ke kekerapan longgokan. Maka kita akan dapat berapa tu? 48. Okey, 38 Okey, 48 atas kan? 38. Jadi 38 ni bukan peratus dia, bukan bilangan pelajar. Jadi kita kena tukar kepada bilangan pelajar dengan rumus ni. Berapa peratus pelajar dia? Sebab dia nak peratus kan? Peratus pelajar yang dapat 90 markah ke bawah. Jadi gunakan formula ni untuk kita dapatkan peratus. Okey, boleh cuba.
Gunakan N per 100 darab N sama dengan 38. Okey, dapat tak? Berapa peratus bilangan pelajar yang mendapat 90 markah dan ke bawah? Okey, boleh cuba dalam 1 minit setengah ya. Ya, ada yang nak tanya, ada siapa tak faham apa yang soalan mahu tu? Semua faham Ada yang tak faham? Macam mana nak mula? Guna formula N per 100 darab N sama dengan 38. Maka kita akan dapat N. N tu peratus lah. Berapa N? Kita guna kaedah asas algebra untuk dapatkan N.
Baik, ada yang dapat berapa persen? Baik, berbalik pada soalan yang tadi, kita undur balik soalan berapa tadi? Soalan yang ni yang 24 ni. Dia kata, daripada 60%, berapakah bilangan yang pelajar tu daripada 60% tu dapat berapa markah? Jadi, diberi N kan? Jadi, N dia 60 darab dengan N. 60 per 100 darab dengan 40 dapat 24. Maka kita akan dapat 70 kan? Tapi sekarang, soalan tu backward, terbalik. Maksudnya, jawapan diberi. Jadi, kita kena cari soalan. Berapa peratus? Jadi, kita nak cari peratus, kita kena guna formula ni balik. N per 100 darab N. Sama dengan 38. Jadi, kita nak cari N lah. Betul? N yang kecil tu. Bukannya N yang besar ni. N ni. N persen ni. Nampak tak? 60 tu kan? Tadi, daripada 90, kita buat satu garisan ke atas, maka kita daripada graf, kita dapat kegerapan longgokan dia 38. Jadi, jawapan untuk rumus N per 100 per N adalah 38. Betul? 38. Jadi, kita kena cari N persen.
Okey, ada yang dapat. Jadi markah itu PN sama dengan 90. Jadi dari graf kita dapat kekerapan logakannya 38 kan. Jadi kita boleh hubungkan N per 100 darab 40. N dia 40 kan, N besar ni. N peratus yang kita nak cari sama dengan 38 kan. 90 paksi X. Maka kita buat satu garisan yang lurus sampai berjumpa ogive. Bila bersilang dengan ogive, kita pantulkan ke paksi Y, kita dapat 38 kan. Kegerapan melonggarkan dia. Jadi kita cari N lah. Berapa N? Di N sama dengan 38 bagi 40 darab dari bahagi darab. Dapat berapa? 0.95 darab 100, 55%. Lagipun kita lihat dari graf kan, dia hampir-hampir dekat 40 kan. Jadi untuk persentil 40 tu dah 100% kan. 100 bahagian. Jadi 38 tu 95%. Jadi apa kesimpulan kita boleh buat? %95 kan. Pelajar yang mendapat 90 markah dan ke bawah. Okay, boleh faham tak? Boleh? Boleh. Dah cuba buat, dah dapat sampai mana? Siapa yang berjaya dapat? Dapat. Dapat 95. 95 Yang lain macam mana? Boleh? Mudah Jadi awak fikir backward aja, awak dapat balik Dia terbalik aja. Maksudnya dapat dia punya jawapan, awak kena gostangkan balik untuk dapatkan N dia. Boleh? Mudah je. Itu saja yang ditanya tentang persentil dan quartile. Jadi dia pusing-pusing dekat situ je soalan Jadi awak kena atur lah macam mana. Awak fikir sikit, mesti awak dapat. Jadi kesimpulannya, kita boleh buat kesimpulan Okey, cikgu jelaskan balik. Ini cikgu tunjukkan balik. %95 yang mendapat 90 markah dan ke bawah. Jadi kita lihat tadi, ini yang kita bincangkan tadi, kuartil pertama. Awak tunjukkan jalan kerja dekat kertas jawapan Kuartil pertama 1/4 darab 40. Atau boleh buat kurungan 40 tu. Maksudnya 1/4 darab N N tu jumlah kekerapan longgarkan. Dapat 10. Daripada graf kuartil pertama, Q1 ialah 57 markah. Okay, median 1/2, separuh daripada 40. Iaitu 20. Ini 20 Bukan 30 ni. Betulkan balik. Itu cikgu betulkan Daripada graf kedua, Q2 ialah 67 markah. Ini 20 ni Okay, kuartil ketiga baru 30. 3/4
Darab 40 sama dengan 30. Dari graf, kita akan dapat 75 markah. Okey, yang keempat, persentil ke-60. Kita buat persentil ke-60. Gantikan persentil ke-60 tu maksudnya 60% lah. 60. Bahagian yang ke-60. Dia ada 100 bahagian kan. Jadi ini 60 bahagian. Darab dengan 40 bahagi 100. Dapat 24. Jadi daripada 24 tu, kita buat satu garisan daripada 24 itu sampai jumpa graf. Bila bertindih saja, bertemu saja, kita patulkan ke bawah. Maka kita akan dapat P60 70 markah. Jadi persentil ke-60 adalah P60 sama dengan 70 markah. Maksudnya 60% pelajar mendapat 70 markah. Maksudnya baiklah kan, ramai yang lulus 60% dan hampir cemerlang lah 70 markah. Betul. Okey, yang ini tadi. Lepas tu kita buat kesimpulan. Maka 90% daripada pelajar SMK1 mendapat 90 markah dan ke bawah. Baik, ada soalan? Siapa nak salin dia punya kesimpulan tu? Boleh salin. Ini format untuk jawapan dekat kertas jawapan. Okey, baik, ada soalan? Ada yang tak jelas lagi? Jelas Okey, dapat tak format dia daripada soalan tadi? Untuk format dia, untuk awak buat dalam buku jawapan nanti, dalam peperiksaan. Dapat Atau cikgu nak pusing balik? Dapat Semua dapat. Jadi semua dah faham, dah okey. Nanti kalau awak ada kelapangan, boleh rujuk buku teks, boleh cubalah buat soalan tu. Ataupun awak nak ulang-ulang balik rakaman kelas cikgu untuk kelas hari ini, boleh lihat di YouTube saluran Algebra TV cikgu Cikgu Syah Algebra TV untuk ulang kaji. Ulang kaji untuk topik ini dan topik-topik yang lain. Boleh? Cikgu Syam Algebra TV. Boleh Google search. Nanti awak jumpalah. Baik, okey.
Lepas tu awak dah tonton, awak boleh subscribe untuk dapat rakaman kelas cikgu dengan percuma semua kelas lah. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Termasuk dengan matematik tambahan. Semua ada dalam saluran Cikgu Syam tu, YouTube tu. Ada iklan sikit lah, awak tengok sikit lah iklan tu, lepas tu boleh skip, lepas tu boleh tengok kelas yang awak nak ulang kaji tu. Okey, semua percuma lah awak boleh lihat, bila-bila masa. Bila waktu lapang kan boleh lihat. Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Jangan lupa awal bulan kelas.